Assalamualaikum dan salam sejahtera, bersama saya Muhammad Dihya Sahlan dalam Berita Pagi Sabah edisi Selasa 9 Jun 2020. Dua kes positif baharu COVID-19 dicatatkan di Sabah semalam menjadikan jumlah kumulatif meningkat kepada 355 kes. Dua kes berkenaan direkodkan di Kota Kinabalu dan Pitas. Bagi Pitas, kes tersebut merupakan kes pertama dicatat di daerah itu. Menurut Ketua Pengarah Kesihatan Datuk Dr. Nur Hisham Abdullah, kes di Pitas dikesan daripada kes saringan pra-pembedahan di Hospital Wanita dan Kanak-Kanak Sabah HWKKS di Likas dan satu kes saringan komuniti di Kota Kinabalu. Sementara itu, berdasarkan infografik Kementerian Kesihatan dan Kesejahteraan Rakyat Sabah, bilangan pesakit sembuh di negeri ini kekal 338 orang. 12 pesakit sedang dirawat dalam ward, iaitu masing-masing 3 di Kota Kinabalu dan Tuaran, masing-masing 2 di Tawau dan Beaufort serta masing-masing 1 di Penampang dan Pitas. 1,135 individu berada di pusat kuarantin seluruh negeri dan 4,226 individu pula menjalani kuarantin di rumah. Jumlah kematian akibat COVID-19 di negeri ini kekal 5 orang, iaitu 3 di Kota Kinabalu dan masing-masing 1 kematian di Tawau dan Tambunan. Pasar Segar Terkawal PST yang dilaksana di 97 cawangan seluruh negara termasuk 3 di Sabah mendapat sambutan orang ramai, khususnya dalam tempoh Perintah Kawalan Pergerakan PKP. 3 PST itu ialah PST Tawau, Kota Kinabalu dan PST Kota Merudu. Ketika ditemui pemberita RTM di Pertubuhan Peladang Kawasan PPK Tuaran, Pengarah Lembaga Pertubuhan Peladang LPP Negeri, Anita Miswari berkata, PST berkenaan mengambil inisiatif membuat jualan terus ke kampung-kampung menggunakan lori cool truck selain menerima bayaran waktu terima COD, tempahan awal dan kutipan terus di sesetengah agrobazar yang beroperasi di negeri ini. Dalam tempoh PKP ini, nampaknya Pasar Segar Terkawal yang dioperasikan oleh Pertubuhan Peladang Kawasan mendapat sambutan, menjadi tumpuan kerana menawarkan harga yang kompetitif dengan kualiti yang begitu baik sekali, sebab dia tidak melalui orang tengah, dia datang terus daripada ladang dan terus kepada pengguna. PST melibatkan 63 cawangan Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan Fama dan 34 cawangan pertubuhan peladang di seluruh negara. PST dilaksanakan pelbagai cara bagi membantu memasarkan hasil tani para peladang, bertujuan memudahkan pelanggan mendapatkan bekalan makanan di samping mematuhi prosedur operasi standard SOP, langkah kebersihan dan pematuhan kepada PKP. Persatuan bagi Orang-Orang Pekak Sabah menyambut baik inisiatif kerajaan memberikan bantuan one-off kepada golongan orang kurang upaya OKU menerusi Pelan Jana Semula Ekonomi Negara Bencana. Pengetua Pusat Pendidikan Persatuan Orang-Orang Pekak Sabah, Regina Wong berkata, walaupun bantuan yang diberikan hanya sekali, namun ia amat bermakna bagi golongan berkenaan yang turut terjejas selepas kerajaan menguatkuasakan Perintah Kawalan Pergerakan PKP 18 Mac lalu. Menurut Regina, sepanjang PKP dikuatkuasakan, 10 pelatih OKU pendengaran di pusat latihan berkenaan hilang punca pendapatan menerusi tempahan kuis semasa musim perayaan yang dilaksanakan menerusi program pemerkasaan ekonomi bagi orang pekak. Memang sangat baik dan dapat membantu sedikit sebanyaklah kepada golongan OKU ini, sebab kita memang tahu golongan OKU ini memang adalah kumpulan yang paling memang tidak banyak bantuan yang dapat. Beliau ditemui pemberita RTM di Pusat Pendidikan Orang-Orang Pekak Sabah, Bukit Padang, Penampang. Regina turut menyambut baik usaha kerajaan memperkenalkan program insentif pengambilan pekerjaan bagi golongan OKU. Ramai di antara kumpulan golongan OKU ini kehilangan pekerjaan dan juga keluarga mereka sendiri. Jadi harap society atau kerajaan publik menyokong mengambil mereka bekerja. Pusat Pendidikan Orang-Orang Pekak Sabah mempunyai hampir 50 pelatih yang terbahagi kepada 2 bahagian, iaitu melibatkan umur bawah 12 tahun dan 18 tahun ke atas.
3 keluarga yang hilang tempat tinggal dalam kebakaran rumah pekerja di Stesen Pertanian Ulu Dusun Sandakan Rabu lepas mendapat bantuan daripada pejabat Parlimen Libaran. Bantuan berupa wang dan makanan. Ahli Parlimen Libaran, Dato' Zakaria Idris yang bantuannya disampaikan pegawai khas beliau, Kamal Muhammad Said, dalam kenyataan media memberitahu penyaluran bantuan tersebut sebagai kesinambungan pihaknya menyantuni penduduk bukan sahaja yang terkesan selepas penguatkuasaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP dan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB, malah mereka yang terlibat dalam sebarang kejadian bencana. Dato' Zakaria juga turut meminta Kementerian Pertanian dan Industri Makanan untuk mempertimbang pembinaan semula rumah pekerja berkenaan secara konkret di tapak asal rumah tersebut. Jelasnya pembinaan semula rumah tersebut untuk kebajikan keluarga mangsa. Ketika ini kesemua keluarga terlibat ditempatkan di bangunan lama kuartus pekerja di stesen tersebut. Koperasi Wanita Sabah menyifatkan Pelan Jana Semula Ekonomi Negara Penjana sangat komprehensif dengan memperuntukkan pelbagai kebaikan kepada perusahaan kecil dan sederhana PKS. Pengerusinya Datuk Maznah Ghani berkata pelbagai insentif seperti menggalakkan perniagaan dan merangsang ekonomi secara terperinci memberi manfaat kepada peniaga terutama pengusaha PKS dalam melegakan aliran tunai mereka. Perancangan yang amat baik sekali terutama sekali kepada PKS, perusahaan kecil dan sederhana, kerana memang dia boleh membantu dari segi mengurangkan mereka-mereka yang akan kehilangan pekerjaan dan kepada PKS yang menghadapi kesukaran dalam aliran tunai. Beliau ditemui pemberita RTM di Kawang Papar. Datuk Maznah berkata program subsidi upah yang dilanjutkan 3 bulan lagi berjumlah RM600 setiap bulan juga dilihat membantu dalam mengurangkan kadar pengangguran khususnya dalam kalangan belia tempatan. Ia sekaligus dapat meringankan beban pekerja PKS dalam meneruskan kelangsungan hidup masing-masing. Sementara itu, Benjana juga dilihat berupaya memulihkan ekonomi negara yang terjejas ekoran pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP sejak 18 Mac lalu akibat ancaman pandemik COVID-19. Rakyat yang ditemui berpandangan pelan tersebut boleh mengembalikan ekonomi perusahaan masing-masing. Penjanaan ekonomi itu akan terus dapat berkembang. Namun ini adalah usaha kerajaan dan begitu juga dengan usaha-usaha individu yang akan terus menjalankan kehidupan baru, perniagaan baru. Kerajaan kita banyak membantu. Bukan saja dari segi pemulihan, bukan saja dari segi sokongan dana, bukan saja dari segi pinjaman, tetapi ia bergantung kepada usahawan itu sendiri. Bagaimana diorang kreatif untuk mendapatkan semula janaan kuasa ekonomi mereka tu. Geran prihatin itu saya rasa mungkin boleh diluaskan lagi. Sekali lagi kita cek lagi detail mana usahawan yang tercicir. Jadi semua pun sama rata dapat bantuan. Package mampu milik rumah itu dilihat sebagai yang baik dan juga di mana kerajaan juga memastikan bahawa setiap orang itu tidak kehilangan kerja. Sebab bila kehilangan kerja, nafkah hidup pun hilang, orang pun akan mengalami tekanan. Pelan Jana Semula Ekonomi Negara Penjana 2020 membabitkan 40 inisiatif dengan jumlah peruntukan RM35 bilion. Inisiatif Pelan Jana Semula Ekonomi Negara Penjana yang mengumumkan pelepasan cukai sehingga RM2,500 untuk pembelian barangan teknologi maklumat dan komunikasi ICT mendapat reaksi positif masyarakat Sabah. Rata-rata mereka yang ditemui menyifatkan pelepasan cukai diumumkan Perdana Menteri itu amat bertepatan berikutan penggunaan peralatan ICT amat diperlukan ketika ini, khususnya dalam sesi pembelajaran dan pengajaran anak-anak di rumah selain di kegunaan sendiri untuk bekerja.
Pelepasan cukai itu juga sedikit sebanyak menggalakkan ibu bapa membeli barangan ICT untuk kegunaan pendidikan anak-anak. Bagus, okay? Sebab kita pengguna, apabila kita membeli laptop, kita boleh declare kita punya rebate, income tax. So, bila kita membeli ni, sebenarnya kita dapat balik. Jadi kita boleh dapat rasa bagus untuk kita lah. Boleh membantu kita dan juga membantu penjual. Sangat happy, terutama sekali bagi pihak yang membayar cukai itu, dan terutama sekali kepada yang mereka ada anak yang sedang study di rumah saja dan lebih memerlukan menggunakan komputer. Jadi ibu bapa dengan pelepasan cukai itu saya rasa beban mereka berkurang. Memang sangat bermanfaat lah untuk kami yang pembayar cukai, sebab untuk meringankan beban begitu. Sebab komputer sekarang memang diperlukan lah untuk pelajar begitu. Untuk bekerja, berniaga, dia memang sangat memerlukan lah. Jadi untuk yang pelepasan cukai untuk 2.500 untuk barangan komputer ini memang sangat diperlukan dan memang sangat berbaloi lah. Bagi saya, pembayar cukai untuk rakyat Malaysia mengucapkan ribuan terima kasih kepada Perdana Menteri Malaysia kerana mengumumkan rebate kepada pembelian ataupun penggunaan yang melibatkan pembelajaran lah. Dalam pada itu, rakyat Sabah menyambut baik usaha kerajaan menggalakkan rakyat berbelanja melalui platform e-dagang. Langkah itu bukan sahaja merancakan perniagaan secara dalam talian, malah menggalakkan rakyat mempraktikkan norma baharu tanpa kontrak dan memanfaat sistem digital. Tinjauan mendapati segelintir masyarakat memilih untuk berbelanja dalam talian ekoran pergerakan terhad disebabkan penguatkuasaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP dan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB sebelum ini. Baik pakai online lah untuk kebaikan. Buat masa sekarang kita sementara ini SOP, orang bilang ini COVID. Mengelakkan dari itu COVID kita karena yang paling bagus pakai online. Setakat ni manfaat dia saya ada dapat banyak free voucher lah, macam pengantaran percuma walaupun dia lambat sampai okey lah sebab dah payah keluar rumah pun kan. Jadi just boleh tunggu je lah di rumah. Yang penting barang sampai lah. Macam survey, macam apa dorang ada survey online. Jadi kita udah barang santar sampai rumah. Jadi senang lah. Cuma seleksi material ni tadi barang ni. Misal kata kalau kita order ayam, kita minta ayam segar misal kata ya. Tapi sekali yang datang tidak segar. Ini yang jadi masalah. Tapi kalau macam ini yang supplier tadi diorang honest kan, jujur. Jadi tidak ada masalah, itu yang bagus. Jimat masa maknanya senanglah untuk semua orang. Baik, sekian dahulu berita Pagi Sabah. Teruskan menonton RTM, jenama media paling dipercayai di Malaysia. Saudara, budayakan norma baharu, jaga diri, patuhi arahan pihak berkuasa. Saya Muhammad Dihya Sahlan. Assalamualaikum dan salam sejahtera.